Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini 11 Mei 2020. Genap ulang tahun kedua Tun Dr. Mahathir sebagai bekas Perdana Menteri ke-7 Malaysia era pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya. Saya Jufazli Syih Ahmad, penganalisis politik bebas dan antara watak utama yang mencatur politik negara Malaysia. Saya ingin memberi special public statement kepada Yang Amat Berhormat bekas Perdana Menteri ke-7 Malaysia Tun Dr. Mahathir. Apa khabar Tun Dr. Mahathir? Jam 10 malam 10 Mei 2018, Tun Dr. Mahathir, jika kita masih ingat, telah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-7 Malaysia di hadapan bekas Yang di-Pertuan Agong Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5. Ketika itu Tun Dr. Mahathir tidak pernah menyangka bahawa Tun hanya akan memegang jawatan Perdana Menteri itu hanya lebih kurang 1 tahun lebih sahaja. Hari ini secara rasmi Tun Dr. Mahathir sudah tidak menjadi Perdana Menteri. Saya masih ingat sewaktu perang besar antara saya dengan Tun Dr. Mahathir bermula pada 16 Mac 2019 yang lalu. Tun Dr. Mahathir mengarahkan polis-polis politik Tun Dr. Mahathir menyerbu rumah saya secara politik jam 3 pagi. Saya juga masih ingat perang besar tersebut. Tun Dr. Mahathir turut mengarahkan polis-polis politik Tun Dr. Mahathir untuk menangkap saya dan ahli keluarga saya. Dan titik daripada perang besar itu, ada ramai pemerhati-pemerhati politik negara Malaysia menyatakan adalah amat mustahil untuk menumbangkan dan menggulingkan legasi politik Tun Dr. Mahathir. Atas izin kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, saya Jufazli Syih Ahmad, generasi baharu, generasi anak muda, sangat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana doa tahajud saya di dalam lokap dan penjara dunia Tun Dr. Mahathir telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hari ini. Ya, ramai orang terkejut. Legasi politik Tun Dr. Mahathir hancur, terguling-guling, tumbang sekelip mata. Tidak ada seorang pun yang mempercayai ramalan politik Jufazli Syih Ahmad bahawa saya boleh menggulingkan legasi politik Tun Dr. Mahathir secara halus, secara tersusun, secara sistematik, kerana secara tidak langsung ada ramai pihak yang membantu saya di belakang kanan dan kiri. Tun Dr. Mahathir yang amat saya hormati, jika Tun Dr. Mahathir tidak menangkap saya pada malam jam 4 pagi 16 Mac 2019 bersama kakak saya Nur Azimah binti Syih Ahmad sehingga 21 Mac 2019, legasi politik Tun Dr. Mahathir tidak akan tumbang dan hancur seperti hari ini. Jika Tun Dr. Mahathir tidak membuka perbicaraan mahkamah bermotifkan politik bersama Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siamat Sabu dan ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan 1 tahun yang lalu, legasi politik Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan tidak akan gulung tikar di Putrajaya seperti hari ini. 3 pusingan perbicaraan mahkamah bermotifkan politik memberi impak dan kesan buruk kepada legasi politik Tun Dr. Mahathir serta Pakatan Harapan di Putrajaya. 21 Mac 2019, 19 Oktober 2019,
Dan 20 Februari 2020, 3 kali Tun Dr. Mahathir dan rejim Pakatan Harapan kalah dalam perbicaraan mahkamah yang dibuka sendiri oleh Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan bermotifkan politik untuk menakut-nakutkan saya dalam percaturan politik ini. Mahkamah Malaysia telah memutuskan bahawa penyalahgunaan kuasa kepimpinan Tun Dr. Mahathir dan Kerajaan Pakatan Harapan yang melanggar Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia menangkap Jufazli Syekh Ahmad dan kakaknya secara zalim dan tidak adil. Selepas keputusan terakhir perbicaraan Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor 20 Februari 2020, tanpa disangka-sangka oleh ramai rakyat Malaysia, 4 hari kemudian, secara rasmi Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan dan menggulingkan kuasanya dan kerajaannya sendiri. Dan saya kira ini bukan perkara yang disengajakan, tetapi perkara ini adalah atas izin kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kezaliman, kediktatoran, ketamakan Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan yang mahu terus berkuasa di Putrajaya. Tetapi dalam masa yang sama, Tun Dr. Mahathir dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan terus mendiamkan kezaliman, ketidakadilan dan penyalahgunaan kuasa yang cukup jelas dan terang lagi bersuluh dilakukan ke atas saya dan keluarga saya yang tidak akan pernah saya lupakan sama ada di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala telah membayar cash kejahatan, kezaliman, ketidakadilan pemerintahan Tun Dr. Mahathir dengan cukup-cukup sadis di dunia ini. Siapa sangka sejarah hitam dalam sistem politik negara Malaysia, seorang anak muda yang tidak ada pangkat, yang tidak ada kekayaan bilion ringgit, boleh melakukan perang psikologi politik dan perang persepsi politik, sehingga ramai pihak yang terikut-ikut dengan rentak percaturan politik ini pasca PRU14 yang lalu. Ya, sayalah yang menjadi punca utama kenapa legasi politik Tun Dr. Mahathir tumbang dan hancur gulung tikar di Putrajaya dalam tempoh 1 tahun sahaja selepas peristiwa tangkapan 1 tahun yang lalu. Tun Dr. Mahathir yang amat saya hormati dan amat saya segani. Berdasarkan pendedahan terkini daripada Kem Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tun Dr. Mahathir sendiri yang membawa keluar Parti Bersatu daripada Kerajaan Pakatan Harapan bermula 28 Februari 2020, dan perkara ini menjadi perdebatan generasi baru. Bagaimana kewujudan Perdana Menteri baharu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diiktiraf sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang sah mengikut rule of law, keabsahan Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan baharu di Putrajaya. Rupa-rupanya perkara ini bukan salah yang di-Pertuan Agong. Rupa-rupanya titik sejarah hitam tumbangnya Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan itu bukan salah Raja-Raja Melayu ataupun salah Parti UMNO TN PAS atau salah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tidak ada seorang pun yang pernah memaksa untuk Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan di Putrajaya pada 24 Februari 2020 yang lalu. Tetapi Tun Dr. Mahathir adalah satu-satunya Perdana Menteri dan ahli politik yang paling gila dan paling nyanyuk menggulingkan kuasa sendiri sebagai Perdana Menteri. Ini adalah satu sejarah tercipta. Satu-satunya kerajaan yang menggulingkan kerajaannya sendiri adalah Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan itu sendiri. Maka Tun Dr. Mahathir
Berhentilah untuk menghina raja-raja Melayu. Berhentilah menghina kuasa yang di-Pertuan Agong. Semua titik hitam sejarah politik negara Malaysia ini perlu dipertanggungjawabkan di atas bahu Tun Dr. Mahathir. Pemimpin yang tamak untuk mahu menjadi Perdana Menteri ke-8, Perdana Menteri ke-9, Perdana Menteri ke-10, Perdana Menteri ke-100 kali sekalipun, telah menjadikan legasi politik Tun Dr. Mahathir sangat-sangat rugi kerana tumbang akibat kebodohan dan kesilapan percaturan politik Tun Dr. Mahathir di Putrajaya. Tun Dr. Mahathir, saya sebagai generasi baru ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas jenayah-jenayah rasuah, jenayah-jenayah merompak duit negara, duit rakyat sejak tahun 1981 sehingga tahun 2020. Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri di negara Malaysia ini. Sejarah hitam itu tidak pernah akan kami lupakan. Jutaan terima kasih Tun Dr. Mahathir kerana menunjukkan kepada kami realiti kediktatoran, pemerintahan kuku besi, penyalahgunaan kuasa, kezaliman, ketidakadilan yang berlangsung berpuluh-puluh tahun di era pentadbiran Tun Dr. Mahathir. Seperti apa yang saya ramalkan 1 tahun yang lalu. Saya di sini bukan menuntut kepercayaan semua orang. Tetapi saya ingin menyatakan rasa bangga saya sebagai generasi baharu di negara Malaysia ini. Kitaran karma di dunia ini akhirnya berlaku di hadapan mata saya dan di hadapan Tun Dr. Mahathir. Ya, saya akui Tun Dr. Mahathir adalah pencatur politik yang hebat dalam sejarah politik negara Malaysia yang berjaya menggulingkan legasi politik Tunku Abdul Rahman, Tun Husin On, Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi termasuk Datuk Seri Najib Tun Razak. Tetapi saya juga sangat bangga kerana saya yang tidak ada berpangkat dan berduit ini mampu membuktikan kepada lebih 30 juta rakyat Malaysia disebabkan saya ditangkap dan dipenjarakan secara zalim oleh Tun Dr. Mahathir pada 16 Mac 2019 yang lalu, dan tangkapan dan pemenjaraan ini didiamkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah, oleh Mat Sabu, oleh Lim Kit Siang, oleh ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan, sehingga mereka tumbang secara terkejut dan mengejutkan hari ini. Maka untuk sambutan ulang tahun kedua Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri yang paling singkat untuk penggal pentadbiran kali ini pasca PRU 14, saya mengharapkan ini menjadi pengajaran kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Jangan sesekali menzalimi rakyat yang berkata benar di hadapan pemimpin zalim dan kerajaan yang maha zalim. Kerana doa rakyat yang dizalimi seperti saya tidak ada hijabnya dan pasti dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah kerana memakbulkan doa-doa saya untuk kehancuran legasi kepimpinan Tun Dr. Mahathir dan pemimpin-pemimpin munafik di dalam Pakatan Harapan yang berlagak suci seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Lim Kit Siang dan Mat Sabu yang desperate mahu menjadi kerajaan semula selepas PRU 15 akan datang. Untuk bulan Ramadan kali ini, saya, Jufazli Syekh Ahmad, ingin mengingatkan kepada Tun Dr. Mahathir, ini baru pembalasan dosa-dosa Tun Dr. Mahathir dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan di muka bumi Allah. Ini baru balasan di dunia. Dan dosa-dosa Tun Dr. Mahathir bersama pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang menjadi pemimpin yang sombong, yang tamak kuasa, yang berebutkan jawatan
dan menjadi pemimpin yang tidak amanah dan tidak membantu rakyat miskin ketika menjadi kerajaan di Putrajaya. Perkara ini, kami rakyat Malaysia akan terus menuntut di hari akhirat nanti bahawa tidak ada sesiapa pemimpin-pemimpin yang zalim, yang penyamun, yang koruptor, yang zalim, yang kuku besi dan diktator seperti Tun Dr. Mahathir dan rejim Pakatan Harapan boleh terlepas daripada pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Selamat menyambut ulang tahun kedua Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-7 Malaysia yang cukup berdendam dan cukup marah kerana terperangkap dengan percaturan politik Jufazli Syed Ahmad yang cukup-cukup berbisa dalam sejarah politik Malaysia baharu ini. Tun Dr. Mahathir mahu berangan-angan menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia lagi. Saya ucapkan selamat maju jaya bersama-sama dengan Anwar Ibrahim kerana percaturan politik ini terus berpihak kepada saya sebagai penganalisis politik bebas generasi muda dalam sistem politik negara Malaysia. Semoga Tun Dr. Mahathir terus panjang umur dan berhenti melakukan dosa-dosa sebagai pemimpin yang penipu, yang pembohong, yang zalim, yang tidak adil kepada rakyat Malaysia. Checkmate and game over Tun Dr. Mahathir.